Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Sebenarnya hari ni Abang timbang-timbang ada dua cerita yang Abang nak ceritakan pada malam ni. Dan dua-dua disampaikan oleh kawan Abang dekat Facebook. Yang satu cerita disampaikan oleh lelaki, yang satu lagi disampaikan oleh perempuan. Yang lelaki ni sampaikan cerita ke Abang tentang satu kampung dekat Perak, nama tu Kampung Matang Gerdu. Dan satu lagi cerita perempuan yang menceritakan tentang lagu Cindai, lagu yang dinyanyikan oleh Datuk Siti kan, lagu Cindai. Jadi dua-dua ni, sebelum tu lah, malam ni kan malam untuk Abang cerita kisah seram kan. Jadi bila Abang timbang-timbangkan cerita disebabkan sekarang ni pukul 12.45 malam, 15 minit lagi nak pukul 1. Jadi akan Abang ceritakan cerita yang tentang Kampung Matang Gerdu ni lah dulu. Jadi kalau korang nak tahu cerita Abang seram sebenarnya. Abang siang tadi dia telefon Abang, mula dia bagi teks satu, macam biasalah orang bagi mesej ke Abang, so Abang ceritakan. Lepas tu bila Abang baca, masa Abang baca tu, bila part yang seram tu terus macam seram walaupun siang. Jadi Abang ambil challenge, Abang ceritakan kisah Kampung Matang Gerdu, Matang Gerdu nama tempat tu untuk malam ni. Jadi malam akan datang Abang akan ceritakan tentang kisah seram lagu Cindai. So kalau korang nak tahu cerita pada mula sampai habis, tonton video Abang. Ni adalah segmen cerita seram. Kisah ni berlaku lebih kurang 60 tahun yang dulu. Memang dah lama lah. Dekat satu kampung ni. Nama kampung ni adalah Kampung Matang Gerdu. Tapi kalau korang cari sekarang nama kampung ni, ataupun lebih tepat lagi nama parit tau. Kalau kat Perak tu ada nama-nama kampung ditukar kepada nama parit. Kalau korang carilah Parit Matang Gerdu, memang dah tak jumpa sebab namanya dah lain. Tapi kenapa nama tu lain? Inilah punca ceritanya. Okey, berlaku lebih kurang 60, Abang lebih suka cakap 60 tahun yang lepas, lebih kurang tahun 1950-an. Ada sepasang suami isteri daripada Banjarmasin, Indonesia. Dia pindah ke Kampung Matang Gerdu. Waktu dia pindah tu dia belum ada anak lagi lah. Dan dekat kampung tu lah dia membesarkan keluarga. Dia melahirkan 3 orang anak, 2 lelaki, 1 perempuan. Yang pertama lelaki, yang kedua perempuan, yang ketiga lelaki. Jadi hiduplah dia aman damai dekat kampung tu. Tapi pada satu hari, anak dia yang sulung mati sebab kena buatan orang. Dengar ceritanya muntah darah. Tapi kenapa anak lelaki dia muntah darah? Ada kaitan dengan kampung tu. Sebabnya si suami isteri sebenarnya orang yang datang daripada Banjarmasin, kiranya orang mendatang lah ke dalam kampung tu. Dan kampung tu mungkin tak berapalah bukan nak fitnah, tapi tak berapalah nak menerima orang-orang luar datang ke kampung tu. Jadi mungkin itu adalah salah satu sebab kenapa anak sulung kepada pasangan suami isteri ni mati sebab kena buatan orang, muntah darah macam tu. Jadi tinggallah dia 2 anak, anak yang kedua dengan anak yang ketiga. Anak yang kedua ni pula pada suatu hari tak tahu pantang larang kampung tu. Dekat Perak ada banyak sungai dan Kampung Matang Gerdu ni, Parit Matang Gerdu ni memang dekat dengan sungai. Dan dekat sungai tu memang banyak buaya. Jadi pada satu hari, yang keluarga ni tak tahu pantang larang dia. Pada suatu hari, si anak perempuan ambil kelambu, lepas tu basuh dekat tepi sungai. Pada waktu tu memanglah tak ada pipe air ke perigi ke, memang semuanya bertumpu pada sungai lah. Waktu anak perempuan ini tengah basuh kelambu dekat sungai, memang kata umur tak panjang lah, anak perempuan dia mati kena libas dan kena baham dengan buaya. Jadi tinggallah sepasang suami isteri ni dengan anak bongsunya dengan nama Husin. Jadi sejak daripada tu, si emak dengan si ayah memang fobia gila dengan sungai. Satu, anak dia mati sebab muntah darah. Yang kedua, anak dia perempuan mati sebab kena sebat dengan buaya dekat sungai. So, dia orang ni fobia dengan santau menyantau ni dan juga buaya yang makan anak dia ni.
Jadi nak dijadikan cerita, pada suatu hari mak dia perhatikan orang kampung tu bila masuk je bulan Safar, salah satu bulan dalam kalender Islam, masuk je bulan Safar, diorang semua buat upacara mandi Safar. Upacara mandi menyucikan dosa. Dulu-dulu ada, sekarang dah tak ada. Sebab mufti kata semua tu macam ada kaitan dengan khurafat, tak boleh kan. Jadi, diorang ramai-ramai turun dekat sungai tu, mandi Safar, buat acara besar-besaran, yang mak bapak ni, si suami isteri ni pelik, tak ada seorang pun orang yang dalam kampung tu, waktu mandi Safar tu, kena makan dek buaya. Pelik. Anak aku baru je jejak ke sungai tu basuh kelambu, dah kena selepuk dengan buaya sampai almarhum. Orang ramai siap bermandi manda situ. Apa buaya tak nampak dia orang. Kok buaya hilang, dia rasa kok buaya kena kontrol. Jadi si emak dia ni macam curious lebih. Mak dia ni curious lebih. Selepas upacara mandi Safar tu, mak dia bertanyalah dengan orang-orang kampung yang dia rapat lah. Dia tanyalah macam mana korang boleh aman damai pula mandi dekat dalam sungai tu. Korang tahu tak sungai tu ada buaya? Tapi orang kampung tu cakap, kita orang tahu sungai ni ada buaya, besar-besar pula tu. Habis tu kenapa korang mandi Safar dekat sungai tu, korang tak kena makan? Lepas tu tergelak-gelak lah yang si orang kampung ni. Engkau ni orang luar, engkau tak tahu sebenarnya kampung kita ni, semua penduduk kampung boleh kata keseluruhannya lah, kami mengamalkan ilmu. Satu ilmu, iaitu ilmu pelindung yang melindungi kami daripada dimakan buaya. Dengan kata lain, kalau buaya tengok kita orang pun, memang buaya tak nak makan, ataupun buaya memang tak nampak pun kita orang ada dekat sungai itu. Itulah ilmu pelindung yang kami amalkan. Jadi semak ni macam, disebabkan dia ni fobia kan, disebabkan dia ni fobia anak dia meninggal, dia cakap dah dengan suami dia tentang ilmu ni lah. Suami dia memang keras menentang, memang keras, sebab suami dia cakap ini ilmu khurafat, ilmu yang bertentangan daripada ajaran Islam. Kalau diamalkan, kita ni boleh termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak mensyukuri Tuhan. Bapak dia cakap macam tu. Khurafat kan, memang ilmu yang berdosa lah, ilmu hitam. Tapi mak dia disebabkan takut, dah lah anak tinggal seorang, yang bongsu pula tu, takut anak dia ni pun kena baham juga dengan buaya. Jadi mak dia dalam senyap-senyap amalkan ilmu pelindung yang diwarisi daripada orang-orang kampung. Jadi semenjak daripada tu, mak dia ni macam ada kekuatan gaib tau. Walaupun anak dia mandi kat sungai pun dia temankan. Anak dia nak buat apa-apa kat sungai, dia temankan. Sebab bila mak dia temankan, buaya tak akan datang serang. Jadi nak dijadikan cerita, anak bongsu dia ni namanya Hussein. Okey. Kering tekak abang cerita. Pukul berapa? Ada aku satu dah. Jadi nak dijadikan cerita, hari berganti hari, tahun berganti tahun. Hussein ni daripada kecil sampai ke besar, memang mak dia jaga setiap kali dia nak pergi sungai untuk mengelakkan daripada dibaham buaya. Dan sewaktu dekat sungai, si emak ni akan baca mentera, buaya tak akan dekat. Buaya tak akan baham dan buaya tak nampak pun anak dia ada dekat situ. Dipendekkan cerita, satu hari mak dia sakit. Waktu ni si Hussein dah umur belasan tahun lah. Mak dia sakit. Bila mak dia sakit, mak dia pun melarat-larat lah sakitnya. Beritahulah dekat ayah dia. Dia bongkarkanlah rahsia. Dia kata, sebelum saya mati, saya nak berlaku jujur dengan abang bahawa saya sebenarnya mengamalkan ilmu pelindung yang abang tak kasih amalkan tu. Bila si suami dengar si isteri cakap macam tu, kalau korang jadi suami lah, apa perasaan korang bila isteri mengamalkan ilmu hitam yang dah nak dekat sakaratul maut baru nak mengaku? Stres tak stres? Stres kan?
Dalam pada masa yang sama dia sedih kenapa bini dia waktu ni baru nak mengaku. Dan pada waktu tu juga dia terpaksa cari orang-orang pandai, orang-orang alim untuk putuskan ilmu tu daripada bini dia. Ni part seram dah nak masuk ni. Seram pula pada cerita dah seorang ni kan. Okey, tak apa, semangat. Jadi dalam usaha si suami ni cari manalah orang-orang alim yang boleh putuskan ilmu tu, susah nak jumpa. Memang sebab ilmu tu bukan dah sebati dalam jiwa dia, dalam jiwa bini dia, dah diamalkan bertahun-tahun kan. Jadi endingnya si suami ni jumpalah dengan seorang alim lah. Alim tu beritahu, orang alim tu beritahu dia memang tak boleh nak ubatkan penyakit bini dia ni atau memutuskan ilmu bini dia dengan sebelum meninggal. Tapi dia ada satu cara lah untuk mengelakkan keburukan berlaku. Okey, dia pesan dekat suami dia, kalau isteri kau meninggal satu hari nanti, syarat utama jangan berhenti baca Yasin. Teruskan baca Yasin walaupun apa yang terjadi. Jangan putus baca Yasin. Kenapa, dia tanya? Kenapa Tok Guru Tuan Haji cakap macam tu? Dia kata kampung kau tu sebenarnya memang mengamalkan ilmu salah. Dan setiap kali orang meninggal, memang diorang semua akan baca Yasin tak berhenti. Ada dua sebab. Sebab yang pertama, waktu itulah ilmu tu akan berpindah keluar ataupun berpindah keluar ke orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu itulah juga kalau ada orang-orang yang nak melepaskan ilmu dia, hantar dekat arwah bini kau. Satu melepaskan, satu terima. Dan yang ketiga, untuk mengelakkan bini kau merayau-rayau tidak dikebumikan. Dia dengar tu, dia rasa macam, kenapalah bini aku ambil ilmu ni? Okeylah, tak apalah. So, dia pun baliklah rumah. Bila dia balik rumah, dia jaga bini dia dengan anak lelaki dia. Tak lama, selang beberapa hari, isteri dia meninggal. Jadi, lepas isteri dia meninggal, dia dah ingat pesan daripada Tuan Guru tu, jangan putus baca Yasin. Tapi dia tak beritahu ke anaknya si Husin, kenapa kena jaga mayat mak dia, jangan putuskan baca Yasin. Jadi disebabkan dia meninggal pukul 2 pagi, si bapa ni pergilah nak roja-roja lah, pergilah keluar daripada rumah, cari orang kampung, cari imam, cari Bilal, cari tok penghulu, ramai-ramai siap buat supaya jadikan rumah tu ramai orang lah, sebab ada kematian. Selalu orang kampung-kampung macam tu lah. Korang bayangkan ini tahun 50-an ni. Jadi si Husin ni bila bapa dia pergi cari orang kampung, dia tinggal dekat rumah tu dengan jenazah mak dia yang terbujur depan dia. Okey, walaupun itu adalah mak dia, tapi perasaan takut tu ada. Sebab dia boleh rasa mak dia ni mengamalkan ilmu. Sebab setiap kali dia pergi sungai, mak dia kena teman. Dia pernah tanya mak dia mengamalkan ilmu yang orang kampung amalkan ke? Mak dia tak mengaku. Cuma mak dia mengaku dekat ayah dia je, dekat suami dia je. Jadi malam tu, seram. Korang bayangkan malam tu mak dia meninggal, hujan pula, dan dia kena baca Yasin depan jenazah mak dia. Berulang-ulang dia baca Yasin. Berulang-ulang dia baca Yasin. Ayah dah pergi panggil orang kampung. Jam dah tunjukkan pukul 2.30. Ayah masih tak pulang-pulang. Mana ayah ni? Tak apa. Dia teruskan baca Yasin. Dia teruskan baca Yasin. Jam menunjukkan dah pukul 3.30. Ayah dia masih tak pulang. Tak apalah, dia teruskan baca Yasin demi kasih sayang daripada emak dia. Tapi nak dijadikan cerita, dia baca Yasin, akhirnya Yasinnya terputus sebab dia terlelap. Korang bayangkanlah, dah baca Yasin berulang daripada pukul 2, pukul 3, dah dekat pukul 4, akhirnya dia terlelap. Waktu dia terlelap tu, dia terlelap, budak kan, walaupun dia remaja, terlelap, tak ingatlah apa-apa. Tiba-tiba dekat telinga dia ni dengar tau macam ada bunyi
Macam tu. Seram. Bunyi macam tu. Aduh, abang kena cerita pula. Oh, korang bayangkan dia pun buka mata. Korang tahu apa dia nampak? Mak dia mencangkung depan dia, menyeringai, tersengih, menyeringai lah, dengan bunyi Allahu Akbar. Walaupun yang depan tu, alah, bunyi anjing pula. Tak payahlah menyalak sekarang. Walaupun yang depan tu mak korang, tapi korang tahu dah bila duduk menyangkung depan tu sampai bunyi macam tu, korang tahu tu bukan mak korang. Itu mesti amalan apa benda yang ada dalam tu. Anjing ni korang ajar pula, menyanyawak lah. Dia tak. Alah, dia menyalak lah. Okay, tak apa. Dia pun abang kubur ni. Kau satu lah. Okay, habiskan. Cepat habiskan. Jadi, dia... tak tentu arah abang ni. Jadi, lepas korang bayangkanlah, walaupun mak korang, tapi korang tahu tu bukan mak korang yang duduk meneleku kat depan ni kan. Dia pun teringat, jantung macam nak pecah. Dia tahu mak dia kat depan, tapi dia tahu tu bukan mak dia lagi. Tu memang syaitan lah yang kontrol mak dia. Dia teringat pesan orang kampung, kalau berlaku apa-apa, pergi ambil penyapu lidi. Dia pun bangun slow, walaupun mak dia menyeringai kat depan tu. Dia bangun slow, dia berdiri. Mak dia pun ikut berdiri. Dia berjalan, palingkan badan ke belakang ke dapur. Dia paling belakang. Mak dia ada ikut kat belakang. Mak dia jalan. Dia pergi slow ke dapur. Dia tengok mak dia ikut. Sampai dekat dapur, dia capai penyapu lidi. Bila capai penyapu lidi, dia toleh belakang. Dia tengok mak dia dah ada dekat belakang dia. Berdiri je mak dia. Dia ambil penyapu lidi tu, dia dekatkan ke mak dia, dan akhirnya penyapu lidi tu menyentuh badan mak dia. Dan dia tolak perlahan-lahan mak dia. Dan mak dia terkebelakang sikit demi sikit, akhirnya sampai kat tempat pembaringan. Dan dia tolak lagi penyapu tu sampailah mak dia betul-betul baring. Bila mak dia dah baring, dia tolak lagi penyapu kali ketiga, mak dia tutup mata. Bila mak dia tutup mata, dia cepat-cepat tutup muka mak dia dan dia teruskan baca Yasin. Dan kali ni dia tak putus baca Yasin. Dia terus sambung sebab dia tak sanggup lagi tengok mak dia bangun, jenazahnya terseksa, dan dia tak sanggup lagi syaitan ambil alih badan mak dia. Dan pada masa yang sama, dia takut dengan apa yang berlaku. Bacaan Yasin dia tak putus. Dia terus sambung. Akhirnya pukul 6 pagi dah masuk subuh. Bila dah masuk subuh, barulah ayah dia bagi salam masuk dengan beberapa orang kampung. Korang tahu apa dia buat masa tu? Terus air mata dia jatuh. Maksudnya daripada tadi dia tahan perasaan tu, dan bila dia nampak ayah dia melangkah masuk rumah, dia terus air mata dia jatuh. Bila air mata dia jatuh, ayah dia datang peluk dia. Tapi waktu tu hati dia dah jadi batu. Nanti abang ceritakan kenapa hati jadi batu. Selepas tu tak ada apa-apa berlaku. Kebumilah mak dia, dikebumikan baik-baik semua, alhamdulillah. Dan 3 kali kenduri doa selamat 3 kali. Dan akhirnya di hari yang ketiga, dia tanya dengan bapa dia dengan air mata. Dia tanya, kenapa ayah tinggalkan dia lama tak balik-balik malam tu? Lepas tu ayah dia cakap, ayah panggil orang kampung. Dia tanya kali kedua, kenapa ayah pergi lama-lama tak balik-balik? Ayah dia cakap, ayah dia cari orang kampung. Kali ketiga dia tanya dengan air mata, kenapa ayah pergi tinggalkan dia sorang-sorang? Dan adakah ayah dia tahu mak dia akan berlaku macam tu? Dengan keadaan sedih dan juga takut, ayah dia akhirnya mengaku.
Dia bukan pergi cari orang kampung sebenarnya, tapi dia lari daripada rumah tu. Dia takut nak menghadapi jenazah isteri dia, dan dia biarkan anaknya si Husin bukan terlantar, menjaga arwah mak dia. Waktu Husin tu dengar, itu jawapan ayah dia. Dia tahu sebenarnya ayah dia orang yang tak bertanggungjawab. Sanggup membiarkan anak dia menghadapi ujian yang berat pada waktu tu. Dia antara sedih, takut, yang cuba dilawan. Korang bayangkan. Dan pada waktu malam itu juga, Husin cakap dengan ayah dia, mulai hari ni Husin akan pergi meninggalkan ayah. Tak perlulah ayah cari Husin lagi. Biarlah Husin hidup merantau, hidup sendiri. Kerana kasih sayang ayah dah tak ada pada Husin. Husin faham Husin bukanlah anak yang seperti ayah harapkan. Ayah dia menangis-nangis minta maaf apa yang berlaku. Ayah dia kata ayah dia tak berani, ayah dia takut. Husin hati ni jadi batu. Hati ni dah tak ada perasaan. Sejak daripada tu, Husin tinggalkan kampung tu, parit tu, berlalu macam tu je. Tak ada siapa jumpa Husin. Dan sejak daripada tu, bila orang-orang kampung tanya, mana Husin? Ayah dia akan cerita apa yang berlaku. Sebab sewaktu tu Husin cerita dekat dia, yang mak dia bangun, dia terpaksa ambil penyapu lidi. Dia cerita ke ayah dia betapa teruknya perasaan dia waktu tu. Jadi ayah dia pun ceritakanlah dekat semua orang sebagai iktibar. Jadi korang ingatkan, orang kampung tu semua mengamalkan ilmu tu kan. Jadi sejak daripada tu, orang-orang kawasan tu dah tak lagi mengamalkan ilmu tu, sebab kesan daripada apa yang berlaku pada mak dia tu kan. Jadi sejak daripada tu, parit tu, nama parit tu dah ditukar menjadi Parit Husin. Jadi kalau korang orang Perak, orang Parit Husin, korang komenlah kat bawah. Ataupun korang pernah dengar cerita tentang Parit Husin tu, korang komenlah kat bawah. Ini salah satu cerita seramnya sikit, tapi cerita menariknya tu tentang ilmu yang diamalkan oleh emak dia dan juga orang kampung. Sebenarnya sebelum ni memang orang kampung tak berhenti baca Yasin bila ada kematian, sebab yang orang kampung dia banyakkan pengamal ilmu tu kan. Ni cerita 60 tahun lepas, yang bukan sekarang. Jangan cakap sekarang pula, sekarang tak ada dah. Jadi waktu tu diorang akan baca Yasin tak putus. Cuma yang berlaku pada mak dia ni, mak si Husin ni kan orang luar. Jadi sedara mara tak ada kawasan tu kan. Jadi nak cari orang yang baca Yasin meninggal pukul 2 pagi pula, macam kita lah kan. Tiba-tiba jiran kita meninggal pukul 2 pagi kan, kebanyakannya kita akan cakap esok pagilah datang kan. Malam tu pandailah sedara mara dia jaga. Macam tu lah kan. Itu yang terjadi dekat Husin. Jadi sejak daripada tu Husin dah tak jumpa. Jadi abang berharap kalau sesiapa yang ada keturunan Husin dekat sini, yang Husin daripada Parit Husin dekat Perak tu, bolehlah calling abang. Abang nak tahu sambungan cerita tu apa yang terjadi dekat Husin. Okey, itulah cerita satulah hari ni abang sampaikan satu cerita. Nanti abang sampaikan cerita Cindai pula Ni dah kena dengki dengan anjing nyelak pula. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang cerita Parit Husin. Asal usul nama Parit Husin, tentang ilmu-ilmu hitam yang diamalkan oleh orang-orang Parit Husin pada 60 tahun yang lepas. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, ingat tak abang ada buat kontes soalan kan? Abang cakap tonton video abang tentang cerita hantu bandel. Jadi soalannya berbunyi macam ni. Apakah bentuk gangguan yang abang kena sebelum abang mulakan video ataupun rakaman cerita hantu bandel? Okey, ulang balik Apakah bentuk gangguan yang abang kena sewaktu sebelum abang buat rakaman cerita hantu bandel? Jadi kalau korang dah tahu apa jawapannya, bolehlah emailkan ke email abang. Abang ada bagi link dekat dalam description box.
korang boleh emailkan nama, emailkan jawapan dan juga emailkan nombor akaun korang. Sebab abang nak bagi giveaway. Siapa-siapa 10 orang terawal yang bagi jawapan dekat abang yang dengan tepat, tak payah karang lama, jauh banyak-banyak karang sikit-sikit je kan, abang nak tahu. Dan sebagainya suka-suka je lah kan. Jadi korang boleh email ke abang jawapannya dan juga jangan lupa nombor akaun. Jadi 10 orang terawal ni akan abang bagi giveaway berbentuk duit RM20, duit raya, duit raya haji. Duit raya haji pun boleh lah kan. Duit raya haji RM20. Jadi dan juga kalau korang kawan-kawan lah, penonton-penonton abang ada cerita-cerita yang seronok untuk abang ceritakan, bolehlah korang beritahu abang. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tahu hantar jawapan. Walaupun RM20 tu macam tak banyak, tapi kurang-kurang kalau buat makan dapatlah juga 2-3 kali kan. Okey. So, hingga jumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.